Saya sekali lagi saya nak ucap ini berkenaan dengan respon Dr. Jahid Siddiq. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Jahid Siddiq. Saya nak ajar geng-geng makrifat ni, contohilah guru-guru ini. Contohi jugalah, saya kata, contohilah juga orang macam Ar-Razi Hashim dan sebagainya. Paling tidak mereka itu mengedepankan penghujahan mereka itu dengan secara teratur. Tengok Dr. Jahid dalam keadaan umurnya begitu, bangkit, bangun juga untuk pertahan apa yang dia percaya itu betul. Bab tu respectable lah. Tetapi isi tu kita tak boleh respect lah. Tapi saya kesian sebab apa? Takkan dia tidak ada murid-murid lain? Ansar dia. Takkan tak ada scholars among your students? Takkan tak ada profesor, doktor-doktor di universiti yang boleh bangkit, bertahan? Kenapa Dr. Jahid juga yang nak kena ke depan? Saya rasa kesian juga sebab ialah kita tahu berkenaan dengan umur dan sebagainya. Tapi kita hargai, usaha berapa kali Dr. Jahid buat video dalam masa berapa minggu ni, berapa hari ni. Satu-satu dia cuba nak menjelaskan. Baik. Jadi saya melihat ni satu perkembangan baik apabila syekh-syekh tarekat juga respon. Dan saya diberitahu ada seorang lagi syekh tarekat yang dah tulis satu buku tentang Nur Muhammad. Okay, saya belum dapatkan lagi buku tu. Nur Muhammad Syariat dan Hakikat, something like that. Kan? Oleh penulis yang sama, Allah Syariat dan Hakikat. Dia keluarkan buku tentang Hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad. Tapi saya tak tahu isi dia macam mana. Saya harap tidaklah mengandungi pelampauan-pelampauan yang kami kritik selama ini. Kalau mengandungi yang sama, kami akan lawan. Okey? Kami akan lawan. Jadi bagus bila sudah ada respon, okey? Biar pendirian mereka itu dinilai dengan ilmu dan hujah. Bukan hanya kerana dia ni syekh tarekat, mesti semua dia cakap itu betul. Tak. Biar mereka juga membawa penghujahan. Ini adalah tradisi yang baik. Siapa sahaja sebenarnya. Sepatutnya tidak boleh ada diskriminasi. Tak boleh kata, orang bawahan je lah debat dengan orang bawahan. Kenapa nak kena tarik syekh tarekat? Kenapa syekh tarekat yang nak masuk gelanggang? Syekh tarekat sepatutnya kena masuk gelanggang dulu. Macam apa berlaku dengan Ar-Razi Hashim dengan guru dia, Abati tu. Mana Abati tu? Sembunyi. Ar-Razi Hashim yang kena ke depan bertahan. Syekh tarekat dia mana? Kenapa tidak ke depan? Itu bukan sesuatu yang terhormat, ya. So bagus, saya puji sikap Dr. Jahid Siddiq berbanding dengan sebahagian syekh-syekh tarekat yang lain yang mungkin masih mempertahankan Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah, tapi tidak ke depan. Tapi Dr. Jahid ke depan untuk cuba mempertahan apa yang pada kepercayaan dia adalah satu perkara yang benar. Dan bagi saya jawapan mereka itu bukanlah satu intellectual favor. Bukan, ni bagus lah ni, Nodroh bagus ni, dilayan hang. Ini bukan intellectual favor, ini pertanggungjawaban. Saya ada ke saya tak ada ke, kita timbulkan isu, kita tak timbulkan isu, mereka harus memberi jawapan. Mereka harus mempertahankan pendirian mereka. Sebab mereka mengajar kepada masyarakat, mengajar kepada awam tentang Hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad. Takkan orang tak boleh tanya. So this is not an intellectual favor from them, it is a responsibility. Okay? Dan Dr. Jahid juga sudah mengklarifikasi sekali lagi. Dia kata bahawa pendirian dia selama ini adalah Nur Muhammad ini tidak termasuk dalam usul akidah. Okay, dia dah menekankan lagi sekali, so I take it as that. Walaupun bercanggahan dengan satu video yang telah dipotong oleh ITTV, yang mana di dalam video itu Dr. Jahid kata wajib percaya bahawa asal kejadian Nabi Muhammad SAW itu istimewa daripada Nur Muhammad. Wajib i'tikad, dia kata dalam video tu. Tapi dalam video ini dia menjelaskan bahawa itu bukan pendirian dia. Okey, kemungkinan tersilap cakap dan sebagainya, kita tidak ada masalah. Yang mengatakan bahawa Nur Muhammad ini tidak termasuk dalam usul akidah, siapa tak tahu pun tak ada masalah. Tetapi siapa yang tahu, dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan sebab Nur Muhammad itu ilmu, dia kata. Tentang kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya tidak setuju sepenuhnya, bagi saya ini pendirian yang lebih baik. Ini pendirian yang lebih selamat. Okey, berbanding pendirian orang-orang yang mempertahan Nur Muhammad ni macamlah Nur Muhammad tu usul akidah. Betul? Selain Dr. Jahid juga ada yang kata bahawa Nur Muhammad ni bukan usul akidah, tapi cara mereka pertahankan seolah-olah benda tu usul akidah. Sampai siap nak berpegang-pegang. Ni geng-geng makrifat ni, antara yang mereka marahkan saya adalah pasal Nur Muhammad.
Mereka duk pertahan Nur Muhammad ni ada, Nur Muhammad ni ada. Kalau tanya usul akidah ke? Bukan usul akidah. Tapi kenapa hang pertahan macam benda ni usul akidah? Cuba jalan segala jalan yang ada. Hadis palsu pun palsulah. Kitab Syiah pun kitab Syiah lah. Video after video after video. Ini benda besar ke? Sudahlah, cukuplah. Nodros tak setuju, biarkan dia. Kenapa bila Nodros tak setuju, sidang kalam tak setuju, bangkit lagi, pertahan lagi. Gaya dia macam usul lah. Gaya dia macam pertahan usul. Okay, jujurlah dengan saya kepada orang-orang tarikat sekaliannya. Ini saya tunjukkan kepada orang-orang tarikat. Adakah konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammad, Nur Muhammad secara khusus termasuk dalam usul tarikat anda ataupun tidak? Saya bertanya tentang semua tarikat. Termasuk juga Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Sebab ada yang kata Naqsyabandiyah ni tidak ada konsep Nur Muhammad. Saya pernah dengar juga begitu. Tapi mungkin tak semua cabang. Tapi ada cabang-cabangnya. Contoh macam Nazim Haqqani ni ada tentang reality of Muhammad. Itu dia hakikat Muhammadiyah itu. Ada. Cuba beritahu saya tarikat mana yang tidak ada konsep ini. Kalau ada, okeylah. Kalau kata itu bukan usul akidah. Tetapi saya nak tanya, bolehkah awak bertarikat? Sahkah ketarikatan awak? Sah ke tarikat awak itu jikalau tidak ada penekanan kepada hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad? Tunjukkan kepada saya satu kitab wirid, satu kitab tariqah, hizib yang tidak ada mengandungi isu Nur Muhammad. Saya minta satu saja. Saya minta kitab induk ya, bukan kitab yang kecil-kecil. Induk yang ditulis oleh pengasas-pengasas tarikat. Contoh Ahmadiyah Idrisiyah. Kita minta daripada Ahmad bin Idris punya buku sendiri. Kalau dikeluarkan konsep Nur Muhammad daripada penulisan dia, pas tak tarikah itu? Bagi pandangan awak. Kalau kata tak pas, tak boleh, mesti ada untuk perjalanan menuju Allah, maka itu apa itu? Okay. So kita nak tengok kepada your behavior, not so much your claim. You may say, you boleh kata bahawa benda ni bukan usul. Tapi saya nak tahu. Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, di mana posisi teori Nur Muhammad ini? Tarikat Syatariyah, di mana posisi Nur Muhammad di dalam tarikat anda? Tarikat Ba'alawiyah, di mana posisi Nur Muhammad ini dalam tarikat anda? Jalan anda di kalangan Sadah Ba'alawiyah. Tariqah Syadzuliyah, di manakah posisi Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah ini di dalam tarikat anda? Yang mungkin saya tak pernah dengar adalah dalam tarikat Rifa'iyah. Wallahu a'lam, mungkin saya silap. Saya dengan kawan-kawan dulu, waktu di Singapura, kami pernah terjemahkan Hikam Rifa'i dalam bahasa Inggeris. Tapi sebab kami berpecah, jadi buku itu tidak keluar. Sebab saya meninggalkan tarikat. Okay. Saya bersama-sama dengan mereka sebab mereka Qadri Rifa'i. Okay. Campuran dua tarikat, Qadriyah dengan Rifa'iyah. Kami sempat terjemah Hikam Rifa'i ini. Sebab kalau saya nak publish, saya kena minta izin sahabat-sahabat lama saya. Dan mereka kalau nak publish, mereka kena minta izin saya juga. Sebab kami terjemahkannya bersama-sama. Saya nak cari di dalam teks ni, ada ke tidak Nur Muhammad? Saya nak pastikan lagi. Saya cek tak ada. Sebab kita terjemah, tak jumpa. Dalam Hikam Rifa'iyah ni, tidak ada isu pasal Nur Muhammad juga. Tetapi dalam pengamalan tarikat saya dulu, ada Nur Muhammad. Ada dalam kasidah-kasidahnya. Tarikat Syadzuliyah, Darqawiyah dulu yang pernah I acquainted with, walaupun saya tidak bai'at, acquainted with, pun isunya hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. So saya nak tanya sahabat-sahabat tarikat kami, kalaulah betul Nur Muhammad ini bukan termasuk dalam usul pegangan anda, maka bolehkah kalau anda buang aspek itu daripada perjalanan suluk anda,
bolehkah anda mencapai Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam definisi anda sendiri, bolehkah anda bersuluk menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai ma'rifatullah? Sebab ada yang kata awak kena fana fi Rasul dulu, fana fi nuri Muhammad, fana fi haqiqati Muhammadiyah, barulah awak boleh fana fillah. Banyak mereka begitu. Sebelum tu fana fi syekh dulu. Awak kena lebur diri awak di dalam syekh awak, kecintaan kepada syekh awak. Jangan lawan apa dia cakap. Apa dia cakap itu awak kena dengar. Awak kena suka apa dia suka, benci apa dia benci. Dalam hati tak boleh terdetik pun bantahan kepada dia. Dia tekad itu sendiri adalah satu dosa. Dan syekh akan tahu kalau awak terdetik hati. Itu tak setuju dengan dia. Dah lebur di dalam syekh, baru syekh akan bawa untuk awak lebur di dalam hakikat Muhammadiyah, dalam Muhammad, dalam Nabi Muhammad. Fana fi Rasul. Kalau yang dimaksudkan fana fi Rasul tu cinta, cakap sajalah cinta, tak payah cakap fana. Fana tu peluburan diri awak itu hilang. There's no such thing. Apa maksud awak bila awak kata awak fana fi Rasul? Cukup cakap mahabbatur Rasul, al-ishq, cukup. Walaupun perkataan ishq itu sebagian ulama pun tak setuju. Antara yang dikritik oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi kepada golongan sufi, dan antara yang dikritik adalah imam dia sendiri, iaitu guru dia sendiri, Imam Al-Ghazali. Al-Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi mengkritik istilah ishq itu. Ishq ini tak layak untuk manusia disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara manusia dengan Tuhan. Kan? Cukup mahabbah, cukup hubbullah. Jangan masuk ke level ishq. Okay. So kalau awak nak kata ishq Rasul SAW ataupun mahabbatul Rasul SAW, okey, tapi bila awak kata fana, apa yang fananya? Salam, apa yang leburnya? Apa yang terlebur? Diri awak hilang dalam kecintaan Nabi, so Nabi take over awak ke apa? Tu ada yang dakwa begitu. Syekh saya adalah jelmaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Syekh saya sudah fana. Rasulullah SAW yang take over. Lepas tu fana fillah, lebur dalam Allah Subhanahu Wa Taala pula. Itu jadi wahdatul wujud. Nampak tak tingkatan ni? Faham ya? Kat sini semua dah expert dah isu-isu ni. Kalau tak expert juga, saya tak tahu. Kalau saya boleh kasih ijazah, belum ready. Apa dia? Nak kena test dulu Ustaz. Tak boleh macam tu. Kan? Banyak yang mengangguk-angguk tapi faham ke tak cerita lain tu. Kan? Dalam Burhanul Muayyad tak ada anasir perkataan Muhammad. Al-Burhanul Muayyad tak ada kan? Tu kitab Rifai juga kan? Ahmad Rifai juga. So kemungkinan tariqah Rifaiyah tu tak ada, tapi mungkin dimasukkan kemudian. Wallahu a'lam bissawab. Dalam Qadiriyah adalah, of course. Syekh Abdul Qadir Jilani ada sebut pasal Nur Muhammad di dalam kitab-kitabnya. Dan itulah sandaran mereka yang paling besar lah. Dia kata, ni Syekh Abdul Qadir Jilani ni mengatakan Nur Muhammad ni kan sebagai awal makhluk ni. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani, kami nak minta bukti, mana datang? Mana bawa? Mana hadis Nur Muhammad ni dalam kutub sittah? Tak ada. Okey? Dalam kutub tis'ah pun tidak ada. Dalam Musnad Ahmad tidak ada. Musnad Jabir pun tak ada. Yang didakwa sebagai hadis Jabir kan, hadis Nur Muhammad tu. Sahabat yang meriwayatkan adalah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dalam Musnad Jabir pun tak ada. Sebab Musnad Jabir ni dipasangkan sikit dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Jabir pun tak ada hadis tu.